Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Aminah, Puan Susaina dan juga semua pelajar Pengajian Tinggi UiTM Kampus Pasir Gudang. Apa khabar semua? Baik, Baik. alhamdulillah. 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 Ni ada kat rumah ke ada dekat kampus? Rumah. Rumah, okey. Ni sekarang tengah minggu berapa dah? 10. 10. Minggu ke-10, tak lama dah. Lepas tu dah habis kan nak punya pradiploma? Macam mana? Nervous tak? Tajuk sikit. Tajuk. Okey, baik. Macam biasa sebelum kita mulakan majlis kita, saya nak mempersilakanlah para imam kita yang volunteer untuk bacakan doa. Ada tak sesiapa nak volunteer? Adik. Adik, okey, atas permintaan Aiman Bukhari. Adik pada adik? Iman. Boleh madam. Okey, jadi saya persilakan Muhammad Adi untuk menyertai bacaan doa untuk petang ini. Dipersilakan. Doa belajar ke boleh madam? Boleh. Asalkan doa tu doa yang baik. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zuhna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih adik, bagus bacaannya. Tahniah. Dah boleh jadi imam dah ni. Okay, so sebelum kita mulakan program hari ini, selamat tahun baru kepada anda semua. Happy New Year. So macam mana? Dah start dah tahun 2020? Masih di rumah. Masih lagi rasa macam dah belum ni. Dah 2022 ni. Sekarang tahun 2022, umur semua berapa tahun ni? 18. Apa ni sedari? 18 tahun dah tahun ni? Ya ke 18? Adalah 19 kan? Belum birthday lagi. Okey. Dia kira ada birthday Okey, tu alasan tu dia terima lah. Siapa birthday dia dah lepas dah? 1 sampai 5 Januari ni ada ke dah ada sesiapa yang sambut birthday? Dia terlahir awal kat tahun ni ada ke? Ada. Okey, Luqman kata madam saya masuk tanggal 21 keluar 20. Allah, lim sangatlah jok ni. Aduh, lawak lama. Up to date sikit. Dah tahun 2022 dah. Dah ada kereta terbang dah. Masih lawak tanggal Okey. So, memandangkan sekarang kita berada di tahun baru, anda semua dah ada matlamat untuk tahun 21. Dah ada azam. Ke masa azam 2021 tak tercapai lagi? Azam 2021. Azam baru. Dia sambung azam. Carry forward. Carry forward So carry forward tu agak macam 5 tahun tak tercapai baru tukar azam baru macam tu. Lebih kurang Okey, jadi memandangkan kita semua berada di tahun baru, masih awal lagi. Kita hari ni 5 Januari kan? So masih awal lagi. Masih sempat sangat kalau nak buat azam, kalau nak listkan azam untuk tahun baru. Okey, kita kalau dalam hidup ni kita ada matlamat ada 2 jenis. Ada matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang. Contoh, untuk matlamat jangka pendek, anda semua nak tamatkan pengajian tinggi dengan cemerlang. Itu yang terdekat. Kan sebab awak lagi baki 4 minggu. Okey, matlamat jangka panjang mungkin lepas ni saya nak sambung degree peringkat mana, diploma peringkat mana, nak kerja sebagai apa. Itu jangka masa panjang. Okey, so kita buat aktiviti sikit sebelum kita mulakan dengan perkongsian daripada Puan Zainah dan juga Dr. Aminah. Boleh tak semua? Boleh. Okey, baik, bagus. Sebelum kita mulakan, kita nak bagi warm up sikit untuk tengok video, nak bagi boost awak punya motivation sebelum awak list down kan matlamat untuk tahun 2022. Alright. So ni sekejap. Sekejap saya kalau nampak bagi tahu tau. Okey. Boleh nampak ke saya punya slide? Saya punya tu?
Nampak? Nampak. Nampak. Nampak, Oh, nampak. baru dah keluar. Okey. Cuba dengar tak sound dia? Boleh dengar? Dengar. Alright. So, mari kita sama-sama saksikan video tentang berkaitan azam, matlamat dan juga motivasi hidup. Impian. Ada apa dengan impian? Matlamat. Ada apa dengan matlamat? Hanya mereka yang inginkan kejayaan punya impian dan matlamat. Sedang yang lain hanya berharap tanpa berbuat apa-apa. Di manakah kau berada? Jadilah seperti seekor singa. Kuasai tanahmu, kuasai dirimu. Setiap insan punya potensi di dalam diri. Setiap insan punya singa yang masih lagi tidur dalam dirinya. Ayo bangkit. Ayo kejutkan singamu. Jadikan ia senjata untuk membantumu. Percaya pada dirimu. Keluarkan singa yang ada. Kau wujud kerana Tuhan telah memilihmu untuk hidup. Jadi hiduplah dengan penuh arti. Jangan jadi singa yang tidur. Bangun dan mengaumlah sekuatnya. Buktikan pada semua yang kau bukan yang biasa. Jadilah luar biasa. Jinakkan singa di dalam dirimu. Keluar. Kejar impianmu. Berlari sebatas angin. Dan jangan toleh ke belakang. Kegagalan itu sumber kekuatan, bukan kekalahan. Jangan gentar menghadap musuhmu. Jangan gentar menghadap halanganmu. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Tundukkan dirimu dan kau akan temui kejayaan. Kejut singa yang telah lama tidur. Ini masanya kau menjadi raja di dalam hidupmu. Inilah masanya kau pula yang mengatur hidupmu. Cukup menjadi yang biasa. Kau itu luar biasa. Kau itu raja dirimu. Singa yang megah dan tabah. Kau itu insan yang inginkan kejayaan. Buktikan kepada mereka yang kau juga mampu meraih kejayaan. Buktikan kepada mereka yang kau itu seekor singa yang kuat. Buktikan kepada mereka yang kau juga mampu lakukan. Dan buktikan kepada mereka kau juga punya impian dan matlamat. Janganlah berputus asa. Tiada kejayaan yang mudah. Okey, baik. Siapa-siapa dah pernah tengok cerita yang dipaparkan tu? Dah. Apa tajuk cerita tu? Simba. Dah. Okey, jadi berdasarkan video tu apa yang anda dapat? Ada siapa-siapa volunteer? Boleh bagikan kesimpulan? Siapa? Ya Aiman? Kejutkan singa. Jadi berani. Jadi berani seperti singa. Okay, jadi berani seperti singa, terima kasih. Okey, jadi berdasarkan kepada video tadi, dia menyatakan kenapa kita hidup ni perlu ada matlamat, perlu ada impian, alright? Kenapa dia pilih singa? Dalam banyak-banyak binatang, kenapa dia pilih singa? Siapa Sebab boleh? singa ada matlamat. Okey, sebab singa ada matlamat. Okey, lain? Singa hebat, dia kuat. Singa hebat, singa kuat lagi. King. King, ya betul. Sebab singa dikenali sebagai king of the jungle. Haiwan raja kepada semua haiwan. Kalau buah-buahan kita ada durian. Tapi kalau haiwan kita ada singa. Kenapa singa dipilih? Alright. Sebabnya kalau kita nak katakan okay, king of the jungle, kita nak pilih gajah. Kita nak pilih benda yang paling besar. Kita boleh katakan gajah. Sebab kat hutan, gajah antara haiwan yang besar.
Kalau kita katakan nak pilih king antara yang paling laju, cheetah lagi laju daripada singa, betul tak? Alright, so kenapa singa yang dipilih? Alright, sebab apa? Sebab mentaliti seekor singa. Kenapa saya kata mentaliti seekor singa? Kalau gajah, gajah dia nampak singa, dia buat apa? Lari. Gajah nampak singa, dia lari. Tapi kalau singa nampak gajah, Kejar. dia kejar. Sebab apa singa kejar gajah? Makan. Sebab makan. Sebab dalam mindset seekor singa, dia nampak binatang lain, dia nak survive, dia kena makan. So dia akan sentiasa memburu. Tapi haiwan lain pula bila nampak singa, mereka akan terus lari. Mereka akan sembunyikan diri. Betul tak? Sebab tu kita kena jadi seperti seekor singa. Singa maksudnya bila kita jadi seperti seekor singa, kita akan sentiasa mencari peluang. Kita akan keluar daripada kempompong selesa kita untuk mengubah diri kita, untuk mengejar impian kita. Kalau kita jadi contoh macam gajah atau binatang-binatang lain, kan kita terperuk, duduk dalam bilik, tak berani nak ambil cabaran. Tapi cuba jadi seperti seekor singa. Jadi, aktiviti untuk petang ni, masing-masing boleh tak tolong saya keluarkan sehelai kertas bersama sebatang pen atau pensel. Okay, dah ready? Dah. Okay, sekarang saya bagi anda masa, mungkin dalam 3 minit boleh, untuk cuba liskan 5 matlamat jangka masa pendek dan juga 5 matlamat jangka masa panjang. Boleh, masing-masing ni individu tau, jangan bincang-bincang WhatsApp kawan pula tanya matlamat kau, matlamat aku kan. Cuba masing-masing tulis 5 matlamat jangka masa pendek, 5 masa panjang. Masa pendek tu mungkin dalam masa setahun ke, dalam beberapa minggu ke. Okey, kalau jangka masa panjang, contoh 5 tahun akan datang, nak apa? 10 tahun akan datang, nak apa? Macam tu. Okay. So beza jangka masa pendek, jangka masa panjang, dua-dua tu beza. Sekarang cuba anda semua tulis kat kertas anda, catatkan 5 matlamat jangka masa pendek dan 5 matlamat jangka masa panjang. Okay, baik, 3 minit anda bermula daripada sekarang. Kalau ada persoalan boleh ajukan dia. Saya open saja. Kod adik kata, okay, masa jangka pendek saya nak ambilkan pra-diploma, nak sambung diploma nanti kan, nak sambung degree. Macam jangka masa panjang mungkin ada kata, okay, saya nanti dah habis belajar, nak sambung lagi belajar, nak buat master, nak buat PhD. Ataupun nak terus bekerja, ataupun nak kahwin kan, nak beli kereta apa. Spesifikkan tau, nak beli kereta apa, nak sambung belajar dalam bidang apa, di mana, universiti mana, alright? Kalau nak habiskan belajar pra-diploma dengan pointer berapa, awak kena realistik, kena spesifik. Kalau macam umum sangat, itu yang jadi matlamat awak tak strong, awak tak rasa trigger pun nak kejar impian matlamat awak. Alright? So masing-masing cuba list down kan, 5 masa pendek, 5 masa panjang. Okey, ada lagi 2 minit. Mumtaz okey? Nampak berfikir tu? Yang lain pun kalau rasa boleh buka kamera tu buka je lah kan, kita nak kenal. Tinggal 4 minggu je awak nak sama-sama kawan-kawan awak ni. Adik okey adik? Tulis adik, jangan duduk gelak-gelak atas kursi pula. Ya, ada kursi tu.
Okey, seminit lagi 3.20 kita akan berhenti. Okey, baiklah 3.20. Alright tak alright semua? Alright. Alright, good. So, masing-masing semua dah cuba untuk list downkan matlamat masing-masing. Okay. Jadi, kalau bolehlah nak dengarlah sedikit kan matlamat-matlamat yang hebat-hebat daripada anda semua. Okay, siapa-siapa boleh volunteer. Okay, saya tak paksa volunteer. Kalau boleh adalah wakil daripada lelaki, ada wakil daripada perempuan, kita tengok apa pun kita Aiman. ada. Aiman Bukhari. Aiman Bukhari. Okay, siapa nak? Aiman nak ke? Boleh lah. Okay, Aiman. Okay, cuba Aiman Okay. bagi tahu kawan apa matlamat jangka masa pendek Aiman dan juga matlamat jangka masa panjang Aiman. Okay, dalam short term ni saya nak habiskan pradiploma ni. Lepas tu saya ingin pergi ke diploma sains komputer. Lepas tu sambung degree dalam software engineering. Okay, lepas tu dalam long term saya nak ada rumah saya sendiri dengan mengumpul aset atau saya nak bisnes lah. More pada bisnes lah. Lepas tu tu je lah. Tadi kata nak buat rumah macam mana? Rumah Bukan banglo macam ke? macam ada rumah sendiri lah. Tak Okay. kisah rumah apa-apa sebab kalau rumah pada awal bagi saya rasa beli yang murah je kot. Dulu asalkan ada rumah, lepas tu baru beli rumah second lah. Itulah. Okey, baik. Terima kasih Aiman. So nampak jelas kita nyatakan bahawa kita nak ambilkan pradiploma, nak sambung diploma dalam sains komputer, kemudian sambung degree dan software engineering. Dan kemas panjang dia nak ada rumah, nak ada bisnes. So kita nampak dah vision dia. Okey, good. Karena kita ucap pada Aiman, kita semua clap untuk Aiman. Okey, kerana berani berkongsi dengan rakan-rakan tentang matlamat dia. Okey, yang lain tak ada tak? Yang lain? Mungkin ada rare-rare sikit kan. Nak jadi Perdana Menteri akan datang untuk masa jangka panjang kan. Ada sesiapa nak share? Apa Kak Zura nak share? Dia pun silakan Kak Zuran. Saya? Ya. Alamak. Yelah. Jangka pendek nak dapat pointer 3.5 ke atas. So, pra-diploma. Jangka panjang nak kahwin. Alhamdulillah. To the point sia. Bang, jangan jujur sangat bang, susah. Kak Zuran nak kahwin tahun bila tu? Agak-agak. Jangka panjang tu. Malaysia. 2050. Apa? itu umur berapa, 50 tua sangat tu. Jauh sangat. Lain macam pun ni, lain macam. Kak Zuran ada calon ke? Ada Dah lah. ada. Tak ada. Dah ada. Okey, so nampak jangka masa pendek dia nak habiskan pradiploma dengan pointer 3.5, jangka masa panjang dia kata nak kahwin. Okey. Itu normal. Kita manusia ni ada fitrah nak berpasangan kan. So bila siapa-siapa yang ada pasangan tu, okey, belajar sungguh-sungguh, kerja bagus-bagus, kemudian lamarlah pasangan-pasangan anda, insya-Allah. Okey, lain? Amin. Amin. Okay, yang lain ada lagi nak kongsi? Seronok pula dengar azam korang. Din. Siapa? Din? Hairudin Rosli. Hairudin. Ya, Hairudin. Guys. Boleh share Hairudin? Kan azam saya untuk 2022 ni, kalau fikirkan untuk short term, saya memilih untuk graduate pula untuk selesaikan pradiploma saya dengan grade yang stabil lah, 3.5 atau 3 something itu. So kalau long term saya nak ada syarikat sendiri, lepas tu saya nak ada dengan duduk dengan mak ayah ke, bawa mak ayah duduk sekali.
Itu je lah saya Nak punya kahwin. long term. Alhamdulillah. InsyaAllah bagus anak soleh ni. Hairudin nak buka syarikat apa? Saya nak buka syarikat fokus pada cyber security. Cyber security. Okay, bagus. Okay, thank you Hairudin. Okay, next. Ni pula lah. Sama. Pelajar-pelajar wanita. Pelajar-pelajar perempuan ni. Dah 3 lelaki, 3 perempuan lah pula. Lukman ni lah. Siapa? Ya, Ahmad Lukman. Ahmad Lukman ni Ahmad lelaki. Ahmad Lukman ni lah. Korang ni perempuan lah, bukan lelaki. Aisyah Syuhada ada? Aisyah Syuhada. Ya, saya. Okay, Aisyah boleh kongsi? Jangka masa pendek, graduate diploma with excellent pointer and pursue diploma in pharmacy. Get car license, build new routine, start small business to support my finance, learn new skills such as copywriting, basic coding language, and then jangka masa panjang, healthy lifestyle and habit, first class in degree. Sama ada dia terus dapat pursue PhD or buat master je dekat overseas and get job qualification at overseas. Nak pergi belajar overseas tu dekat negara mana? Dah ada target lah? Kalau macam nak duduk dekat Malaysia, nak duduk kat JB, kerja doktor, kerja jadi farmasi dekat Singapore. If ada rezeki boleh fly ke Ireland atau New Zealand. Okay, bagus. And saving up quarter of house my yearly salary. Okay, good. So nampak Aisyah ada cita-cita yang besar, impian yang besar. Semoga segala apa yang Aisyah rancang dan juga plan hidup tercapai satu hari nanti, insyaAllah. Amin. Okay, next. Ifa Madiha ada? Ifa. Ada. Okay, Ifa boleh kongsi? Ya. Okay, cuba kongsikan. Okay, kalau short term saya nak completekan pra-diploma dengan CGPA cemerlang. Lepas tu yang kedua nak belajar, nak sambung lah belajar dekat belajar untuk sambung dekat nak sambung diploma lah. Lepas tu kalau boleh saya nak jadi student yang berkarier, maksudnya macam ada business, ada side income. So kita boleh bantulah sikit-sikit kan kalau pendapatan bulanan tak cukup. Okay, yang kedua long term saya nak belajar sampai PhD kalau boleh, insyaAllah. Lepas tu saya nak belilah, saya nak ada income yang the highest income lah kalau boleh. Boleh beli macam-macam, rumah, kereta, semualah aset-aset ada. Okay, thank you. Itu je. Okay, terima kasih Ifa. So kalau kita tengok ramai yang minat juga buat bisnes, nak buka bisnes, nak buat bisnes. So memanglah zaman sekarang ni nak tak nak kena ada sampingan. Kalau tak nak buat sebagai karier utama kan, kena ada sampingan untuk buat bisnes untuk cover ekonomi kita. Melainkan ekonomi pun sekarang turun naik kan. Okay, baik, terima kasih Ifa. Okay, next. Siapa yang last ni untuk perempuan yang saya panggil? Siapa nak? Ain nak tak? Ain. Nurul Ain. Nurul Ain ada? Ke Putri Syakistina? Putri ada Putri? Putri. Ada. Kalau jangka pendek saya nak dapat course yang saya dah pilih masa untuk diploma ni and maybe 3.5 above untuk CGPA untuk pra-diploma. Kalau jangka panjang saya nak sambung sampai PhD, saya nak rumah sendiri and kereta sendiri, dengan saya nak bawa family saya holiday dengan guna duit saya sendiri, saya belanja diorang. Okey, bagus. Ni anak soleha, tadi anak soleh, ni anak soleha. Okey, Syakistina nanti nak sambung diploma dekat mana, kos apa? Kalau boleh nak physiotherapy but
dekat mana tu tak sure lagi. Okey, baik. So nanti ada habis pradiploma, dia dapat result kan. Boleh try semak kelayakan lepas ke tidak. And then cuba survey mana universiti yang menawarkan farmasi daripada UiTM. Sebab kita ada juga universiti lain kan. Tapi nak jimat kos, nak lebih mudah masuk UiTM. Okay, so ada tak yang lain-lain, pelajar-pelajar lain? Kan saya tak sebut, tapi dia nak cakap kan menangis pula. Tak panggil nama dia. Adakah sesiapa nak share untuk last? Apa Najmi? Okey, jap. Ada tak? Saya tak nak lah orang panggil nama yang volunteer, ada tak? Kalau tak ada, saya tutup ni. Ada? Tak ada? Okey, 1, 2, 3. Okey, tak ada. Okey, terima kasih diucapkan kepada 6 orang pelajar yang telah berkongsi tentang matlamat mereka. Semoga apa yang anda semua impikan, azamkan tercapai juga nanti. Yang penting kalau kita nak buat satu azam ataupun satu matlamat, pastikan pertama dia realistik. Maksud realistik tu awak boleh capai, awak boleh usahakan, benda tu tak mustahil untuk awak. Alright? Jangan contoh berangan-angan ataupun ada azam yang susah untuk awak capai. Yang kedua, awak masih ada sifat tanggungjawab, iaitu bertanggungjawab terhadap azam yang telah awak tetapkan. Bila kita ada rasa tanggungjawab ni, setiap apa yang azam yang kita dah setkan, kita akan usahakan untuk capai. Alright? Jadi macam tadi video tadi pun dia dah kata bahawa kita manusia yang hidup kat dunia ni adalah kerana dipilih oleh Allah SWT. Alright? Jadi hiduplah dengan bererti kerana hidup ni hanya sekali sahaja. Alright? Kat dunia ni kita hanya sekali sahaja. Jadi manfaatkan setiap masa yang awak ada kat dunia ni, manfaatkan hidup kita ni dengan perkara-perkara yang bererti, perkara-perkara yang gembira, yang bahagia dan juga perkara yang membanggakan diri awak satu nanti, insya-Allah. Jadi kita akan teruskan program pada petang ini dengan panel yang seterusnya. Kita ada jemputan, kita jemput Dr. Aminah Bibi daripada Akademi Pengajian Bahasa untuk berkongsi berkaitan tajuk English is Fun. Dr. Aminah ada ke sini? Ada. Assalamualaikum. Salam. Jadi saya persilakan Dr. Aminah Bibi untuk berkongsi dengan para pelajar sekalian. Sekejap ya. Okey. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, I'm going to share one screen first before I continue. Okay. Alright. So Assalamualaikum to Madam Aina and also Madam Suzaina. Terima kasih kerana menjemput saya untuk sesi ini. Okay, I feel very honoured. Saya sangat happy dapat jumpa yang happy-happy, yang young sebab saya pun rasa young macam ni. Okay, tajuk my topic is English is Fun. And that's my name. Itu contact number saya, itu email saya. If you have anything to ask regarding English, you are so much welcome to contact me at any time. You can WhatsApp, you can call my office, you can email me anything, yeah. Especially if you want to know more about English. Okay, now saya ada dua emoji, A and B. When I say English is fun, how many of you think that A is the emoji in you? How many of you think that B is the emoji? Now let's see. Let's raise hand, ya. Saya tengok tangan. Saya tak nampak lah sebab saya dah share, but I'm going to switch my screen for a while. How many of you thinks that your feeling is emoji A? When I say English is fun, emoji yang keluar dalam hati tu ialah A. Kat screen tu ada tab untuk angkat tangan kan? Cuba angkat tangan. Jom kita tengok. Okay. Right. Okay, sekarang turun tangan. Now, how many of you think your feeling is B when I say English is fun? Angkat tangan.
Ni ngelak ada yang tak angkat tangan. Alhamdulillah, I can see. Alhamdulillah, thank you very much. Some have A feeling, some have B feeling. Normal. Okay, normal sangat-sangat. Now, apa pendapat awak ya? What's your opinion when I say this? Awak ada tak masalah ni? You rasa you don't have the confidence to speak in English. You think that you don't have enough vocabulary. Perkataan macam tak cukup. Tak ada. Nak cakap ni, perkataan tu macam tak nak keluar. And then you feel you're not fluent enough. Tak lancar kalau bercakap bahasa Inggeris. And kalau kat sekolah dulu ni, memang tak suka subjek English. Ada tak masalah ni? Jom kita tengok tangan. Angkat tangan. Alah, saya tak pinpoint pun. Just honest je. Saya pun dulu tak suka tau subjek English. Jangan malu. Okay. Right. Now, if you have these problems, percayalah cakap saya, you are normal. Why? Sebab kita ni bukan lahir-lahir dalam keluarga seperti negara orang putih. Memang their language is English language. They use English all throughout their life. The moment they came into the world, sampailah dia, ujung nyawa dia kot, dia memang cakap English. Tapi kita ni tak. Kadang-kadang, if you have family who speaks English at home, you adalah untung sikit kan. Belajar lebih sikit. Tapi macam saya pun, saya tak ada pun, mak bapak saya tak pandai cakap English. Tapi macam mana pula saya jadi lecturer English? Pelik juga kan? But actually, that's the truth that we have to face. Now, English sebenarnya semua orang boleh. It's actually fun. Kenapa awak rasa awak tak boleh? Awak tak confident? Awak rasa awak tak cukup words in English? Now, when I speak to you in English, you understand. When teacher teaches you in the class, you understand. Masalahnya ialah bila you have to communicate. When you have to reply, nak balas balik, alamak, dalam kepala tahu nak cakap fried me, I like to eat fried me, dah tahu dah. Tapi bila buka mulut je kan, keluar, I like to eat, perkataan fried tak keluar-keluar, betul tak? Betul. Kenapa benda ni berlaku? Actually, you dah belajar bahasa Inggeris daripada tadika lagi, some of you. Kan? Daripada tadika sampailah ni sekarang. There's always English language subject. Matematik pun lambat kadang. Darjah 1 dah masuk tengahan tu baru belajar matematik. Tapi English, start tadika pun dah belajar A for apple, B for boy. Tapi when it comes to speaking, kalah lah. Takutlah. When lecturer asks you to present something in front, lama menggigil lah tangan. Because you feel that you are not fluent in English. You feel that you don't have enough language, words, vocabulary. Okay, kenapa benda ni berlaku? Sebab it's our brain. Okay, otak kita ni, honestly speaking, it's very lazy. Otak kita malas. Bila otak malas, dia nak benda senang. Macam awak lah kan, malasnya nak buat homework ni. Kalau lah ada robot boleh tolong buat homework. Kan? So otak kita pun macam tu. Dia ada the laziness. Okay? Otak ada laziness. When you have that laziness, the otak ni, the brain will tell you negativity. Oh, you are not confident. Oh, you cannot speak because you don't have the words. Oh, you are not able to speak because you know last time you didn't like English. English tak suka, words tak ada, semua tak ada. Oh, I don't like English. I'm not confident. That's what students think. That actually ada singa. Seperti yang dalam video tadi, ada singa dalam diri you all yang you belum keluarkan. Perkataan-perkataan tu ada. The normal words that you have to use is there with you. It's all stagnant tau, macam iceberg. Pernah dengar tak stalactite, stalagmite dulu? Pernah? Tak tahu? You know,
stalactite yang iceberg dalam cave, dalam gua, ada seketul air batu yang daripada atas ke bawah? Pernah? Pernah. Tak tahu? Pernah. Okay. That is stalactite, stalagmite. Dalam iceberg awak, dalam freezer awak ada air batu. Keras. Betul? Macam itulah sekarang perkataan all your English language vocabulary is so hard. It's just like iceberg dekat belakang kepala ni, dekat otak ni belakang ni. Dia keras tau. Sebab otak ni malas nak cairkan tu. How do we make it melt? How do we make it nak cairkan? How? You have to speak. That's the main work that your brain has to tell you. Sehingga dalam diri tu kena keluar, I can speak English. So you mesti bercakap bahasa Inggeris. When you speak, ni macam dia keluar jadi cair. Air batu you keluarkan letak luar sekejap, lama-lama dia cair. So you kena ambil air batu, letak di luar, baru dia cair. So it's the same thing. If you want to be able to speak proper English, good English, confidently speaking and communicating in English, you have to let your brain do something. And what you have to do is, you have to speak. Tak apa, orang keliling akan kata, action jika orang putih konon. Nak jadi Mak Saleh lah. Never mind. Yang cakap tu akan tinggal cakap aja. The one who's going to improve is you. At least you have one word, a new word a day. When you speak to people, the person will speak to you back. So when you listen, you will get new words. And these words, otak akan proses for your next conversation. So itu cara untuk bercakap. Dan tadi saya dengar tau, ramai yang kata lepas ni nak jadi IT based, some wanted to do journalist, I heard somebody wanted to copyright, editor or something kan. Now whatever that you are going to do in your future, trust me, you need English language. Mungkin masa sekolah awak tak rasa awak perlu sangat English language. But trust me, when you leave university, sambung degree tak sambung degree, habis diploma ke, keluar nak kerja ke, bila, the moment you are going to enter the working world, you need English language. Walaupun awak kata awak nak buat business, walaupun awak kata business kecil-kecilan, if you want to progress far, you have to learn English. You have to have the confidence to speak English. Tak payahlah nak belajar-belajar, duduk ambil buku grammar. Itu, the grammar part will come automatically when you always speak in English. Kalau tak bercakap, memang tak keluar. Kalau bercakap, baru perkataan tu akan bertambah. Your vocabulary will be improved. You can enrich new words. You feel that confidence. Kalau you tak ada, orang bercakap kan, kalau orang lain cakap English, nanti awak rasa rendah diri. Actually all of you can. You know why? You always watch Netflix movie. I'm very sure of that. Ni sekarang ni apa? Spider-Man ke apa keluar kan? And then Harry Potter lah semua. You all like to watch movies, Netflix. And most of these teenagers, you people, you rarely watch other than English movies. Sebenarnya, hakikatnya, you like English movies. You suka. Walaupun you tak kata you tak faham, tapi you suka tengok. And then, you are using gadgets. Awak beli satu gadget baru, you want to fix that gadget. Kalau you tak tahu, you macam mana pun you boleh baca dia punya instruction. You fix this, you fix that, you put here, you put that. You boleh buat. You lagilah IT. IT ni, when you want to do anything related to IT, everything in the world is about English. Everything is in English. So you need this language. The only problem is you don't have the confidence. Now, what options you have? Dah keluar ni, ramai nak jadi IT, macam-macam kan. Now, remember there's also an option of pursuing the English language major.
Bidang English pun boleh explore. Bukannya belajar English ni untuk jadi lecturer ataupun cikgu English saja. You have lots of things to explore. Ni sikit ni saya tunjuk ni. Sikit je ni. Ni kalau awak ada English major, ini sikit je yang saya tunjuk. Banyak lagi. And those same colour, like orange one group, pink one group. Ini ialah kluster kecil-kecil dia. Satu bidang. Contohnya lah saya ambil satu bidang. Saya ambil satu je ni, warna hijau. Okay. Kalau awak kata awak nak jadi journalism, if you have English language with you, dalam satu bidang kecil, journalism tu je awak boleh pergi jauh. Contohnya kalau you nak buat common, kerja-kerja biasa kan, you boleh jadi reporter. You boleh jadi professor in journalism, meaning you teach these journalists. Okay. You can go to schools, of course you can teach. Kalau you nak ada specialize yang unik sikit, you boleh jadi TV, radio, broadcaster, especially if you have that beautiful face, nice voice, handsome looking guy with good voice. Jadilah baca radio kat radio TV kan. Editors, jadi magazine journalist, no? Non-traditional sikit, you boleh jadi graphic designer, you IT people, graphic designer, but you need the language. So English is so wide. Jangan nampak English tu, halah aku tak suka English lah. No. If you have English with you, no matter if you specialize in English language or you specialize in IT or whatever bidang yang you nak ceburi lepas ni, you have to have English. And for you to have that English with you, di tingkat inilah. Kalau di peringkat sekolah rendah boleh lagi nak belajar gitu kan. Di peringkat ini, you go further, one more step. 2022, masukkan dalam azam yang tadi awak tulis-tulis tu, I must speak in English at least 1 hour a day. To one person or few person tak apa. At least 1 hour a day you speak in English. Kalau you tak ada siapa keliling you nak bercakap, you talk to yourself. Macam mana nak talk to yourself? Okay, easy. You just Google, ambil satu gambar. Talk about the picture, you record. Ikan sekarang macam-macam gadget, komputer boleh record, handphone boleh record kan. You talk about the picture, apa-apalah, but speak in English. Don't worry about grammar, don't worry about anything. You just cakap je and then lepas tu you record, you dengar balik. Mana yang you sangkut, you cari sikit perkataan tu. The next day you do another picture. And remember, trust me, perkataan yang semalam you tak dapat tu, hari ni you boleh dapat. Do this every day and you will have that confidence. Kalau you tak ada kawan nak bercakap, ODL kan, you are at home. If you have good friends, same aim, have a Google Meet session with your friend. Just half an hour, 1 hour, both of you speak something in English. Find a topic, okay, today we're going to talk about this. You just talk. And then you sangkut tak apa. Janganlah ketawakan kawan tu. Kalau dia ketawa pun, ketawakan dia balik. Sebab sama je kan. So one way to do is speak in English. Because when you have English with you, you will change yourself. Don't let anyone ever make you feel like you don't deserve what you want. Everybody has their own path. Jangan ingat orang tu when you speak English, you ketawakan orang tu and then you feel bad, dia pun feel bad. No. You deserve what you want. You want to become a journalist, you want to become an editor, you want to become copywriter, you deserve it. Tadi you kata nak beli rumah, beli kereta, you have good visions. All these will be, dengan English lah akan membantu lebih for you to achieve all what you have aimed for. So remember, dalam list yang banyak-banyak, put satu lagi aim awak, keluarkan single bahasa Inggeris kat situ. Speak 1 hour a day in English language. And kalau ada apa-apa masalah, don't keep to yourself. Jangan depress. Alah, aku dah buat vision nak cakap English. I dah buat vision nak buat ni tapi tak tercapai. Tak naklah belajar. No. If you have any problem, you have 2 good counselors.
in UITM. One is Madam Aina just now, and one more is Puan Suzaina. They are always ready to help you. Ada masalah, jangan murung-murung, jangan stress-stress. Talk to them. They will help you whatever way. Kalau you ada masalah apa sekalipun, jangan berhenti belajar. Cari jalan, jumpa Madam Aina, jumpa Madam Suzaina. And if you have problem in English, you can come and contact me as well. Tak ada masalah. Remember, if you love yourself, go for it. Love English. Because when you love English, you will love yourself. Itu aja. Ada tak apa-apa you nak tanya? Ada tak apa-apa you nak tanya? Open question, go. Questions, come on. Come on. Just raise hand and answer. Mumtaz, any question? Don't feel shy. Come on, ask me. If you are shy, you write it down. Ahmad Lukman, fall in love with Dr. Alhamdulillah. When you fall in love in English, the world will fall in love to you. Because you have the world with you. Everything now is in English. You Google sikit English. You nak belajar IT punya barang pun English. Sebenarnya you only terror English tau. Sebab itulah you ambil bidang IT. Bukan calang-calang orang nak masuk IT ni tau. Sebab bahan nak baca ni, instruction semua pun English. The only lacking part is confident. Aku ni tak boleh lah. Buang singa kecil tu. Bawa masuk singa besar yang Madam Aina tunjuk tadi tu. You will change. Dr. Mi, like Chinese people, right? Like Chinese people, they try to speak in English, but the grammatical error, ya Allah, kan? Yes. No, honestly, you are UITM student. You are the best bunch over all the IPTS in the world. True. I've done a research. UITM students, they are more confident in speaking in English in an interview compared to other universities. So, you should be the one doing the work, speaking English. Indian, Chinese, you feel that they can speak English better. Why? It's not because diorang tu makan cheese lahir-lahir. No, they come to the world with a family who also sometimes don't speak in English. But because they are confident, hentam serom berono je lah. Lama-lama you pandai. Okay? Okay, madam. Right. Go for it. Now, if you have question, you can ask. If not, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you so much, Dr. Mi. By the way, anybody from here willing to study about TESOL, language, you want some info from Dr. Mi? Anyone interested to continue TESOL or language and communication? No, TESOL English ni bukan aja teaching tau, macam tadi saya tunjuk. It's wide. Dia ada dua bidang. One is teaching English as a second language. That is TESOL. Lagi satu, language and communication. Lagi luas. Whatever is this, you can go anywhere in the world, you can explore any job scope kalau you have major in English. Alright. By the way, Dr. Min, you can sharing about apa tu? Certificate in language kan under Dr. Min? Yes, okay. People to share? It's not certificate in English. Now, Academy of Language Studies, UITM, Pasir Gudang, will be organizing a few courses. The first one, we will have MUET preparatory course. Of course, you need MUET later on, right? Wajib. All of you wajib. Yes. So we will have 3 sessions for next year. MUET preparatory course. Of course, like payment will be there, nak commitment kan. So, you can join our classes when you see announcement. I will give all announcement to Madam Suzaina and Madam Aina once we have the dates. Temporarily, the dates are, the first one will be somewhere in March, 4th and 5th March. So get ready to join the classes. We have limited seats.
So bukan aja kita buka untuk UiTM Pasir Gudang students, it's open to Pasir Gudang public also. So quickly register if you want to do it now. If not, the next one it will be somewhere in alamak lupa tadi dia. June if I'm not mistaken. Somewhere in June. Yes, and one more at the end of the year. Ada 3 kali. And also we will have one language online course of speaking confidently. Later there will be announcement. It's in the plan of doing from Academy of Language Studies. Meanwhile, if you feel after your diploma you want to continue something related to major in English, feel free to email me or to WhatsApp me asking more questions about where you should go and do what you should do. Alright? Okay, thank you so much our Associate Professor Dr. Aminah Bibi. Very amazing sharing kan Aina kan? Thanks to both of you as well. Nice meeting. So far lepas after Dr. Min sharing, semua dalam chat tu dah in English. Dia macam terrembes hormon tu doktor. Alhamdulillah. Okay, like Dr. Min say, at least 1 hour a day we speak in English, improve yourself, take a photo, talk with a photo. Cakap je lah apa-apa kan Dr. Min, as long as betul. Sebab kita English ni bukan macam kita mengaji salah memang berdosa lah bila orang dengar ke apa semua. Betul. English ni tak ada dosa pahala, try kat situ. Pahala tak ada dosanya, sorry. Betul, macam awak belajar berjalan dululah, jadi baby kan. Macam mana sekarang ni dah boleh berlari melompat? Bukannya lahir-lahir dah berlari. Berapa kali awak jatuh basikal nak pandai basikal? Berapa kali awak terhantuk kepala nak belajar berjalan kan? So definitely semua perlu usaha. Usaha. Jangan ambil tindakan brain kita yang sangat malas. Jadi singa, awake those lions in you, insyaAllah. Thank you Madam Suzaina, Madam Aina for inviting me for such a good opportunity to share with students. Assalamualaikum. Thank you again. Salam. Dr. Aminah Bibi. Okay, say thank you to Dr. Aminah. Class. Thank you. Thank you Dr. Aminah. Thank you Dr. Aminah. Thank you so much. By the way, Dr. Aminah is lecturer here, not international lecturer for overseas or what. So you can get in touch with Dr. Aminah. Okay, after this also can. Okay. Actually, give back to Seni. Okay, give back to Puan Aina. Puan Aina tadi kita punya tu sampai mana? Sorry, tadi Monda ada mesyuarat AGP. Tadi kita dah sama-sama buat dah cuba list down kan apa matlamat masing-masing untuk jangka masa pendek dan juga masa panjang. Okay, dan ada beberapa 6 orang, 3 pelajar lelaki, 3 pelajar perempuan dah share dengan rakan-rakan. Dan kita semua dah dengar, insyaAllah kita sama aminkan moga-moga setiap impian tu tercapai. Kalau tak, dia orang kata nanti carry forward. Masa bertimbul jadi gunung azab impian tu nanti. Bila kita dalam tahun baru ni, biasanya boleh suka terangkan pada you all macam Dr. Aminah cakap tadi, kita ni tak kisah. Yang penting kita usaha. Mungkin you akan lambat 1 semester berbanding batch you yang dah masuk diploma and so on. Tapi tak bermaksud bila you masuk lambat tu, ke kawan-kawan awak yang masuk awal tu graduate on time. So target you graduate on time, cepat, and then dari segi pembelajaran bersama Puan Fatin, pradiploma ni banyak ilmu tau, sebab kalau pelajar diploma kita tak ada kelas khas. Kita lepaskan you begitu je. Ibarat kalau macam pradiploma ni kita sentiasa menjaga, setiap minggu kita jaga kebajikan you all. Sebab apa? Sebab kita tak nak pradiploma ni you macam waste your time. For the 1 semester waste your time and then you tak boleh nak penerapan ke diploma. Jadi gunakan masa ni untuk target untuk dapat penerapan diploma. 1 kaki tu dah memang dah berjaya dah, betul Dr. Min? 1 kaki lagi tu. Nak step further ke tak? Benda-benda yang macam tu. And then betul kata Dr. Min, kita ni memang akan ada emosi. Kognitif kita ni kadang-kadang malas. Sebab tu you perasan tak kadang-kadang you berfikir kan. Contohnya Aiman kata, Aiman cakap macam nak buat terfikir je, cakap je macam nak buat. Tapi tingkah laku tu tak bergerak pun. Kognitif je berfikir macam nak tolong mak basuh pinggan lah.
Tapi tak buat pun, tapi rupanya tengah main game. Sampai ke sudah. Pinggan tu mak pun dah siap basuh. Jadi kita selalu macam bergerak kat kognitif, tingkah laku tak bergerak. Kadang-kadang tingkah laku tu bergerak, kognitif tak bergerak. Jadi macam mana tu benda? Itu adalah you follow je flow. Aku ni belajar pradiploma ni sebab mak ayah aku paksa. Daripada aku duduk rumah boring, biar aku belajar. You tak ada vision goal. Jadi matlamat hidup tu tak clear, tak konsisten, tak ada, kosong. Jadi you tak tahu apa you nak achieve dalam you punya hidup. Jadi dia ibarat macam kita terumbang ambing lah Dr. Min kan. Tak ada arah tuju yang jelas. Sebab tu Puan Aina dah terangkan, kita listkan matlamat kita. Biarlah matlamat kita setinggi gunung pun, tak kisah, kita yang nak apply dia. Tapi bila kita dah ada matlamat hidup, kita fokus. Kalau matlamat you letak contohnya nak continue dalam bidang apa itu, diploma sains komputer and matematik. Hari-hari you baca benda kan, doa kan Dr. Min kan. Doa tau, benda-benda ni kalau kita recap selalu dia jadi doa. Kalau you doa benda-benda yang negatif, aku ni memang tak berjaya lah. Tiba-tiba Agib ke, Aisyah ke, siapa lagi, Ainur ke, Najmi ke, Putri ke, alamak aku ni macam fail je. Awak yang dah setting otak malas awak tu fail lah. Sebab tu kita kena change kita punya thinking tu, memang kena change. Sebab dalam kehidupan kita touch tentang kognitif. Lepas kognitif kita ada tingkah laku dan kita ada emosi dan kita ada spiritual. Spiritual kita adalah apa? Kita punya agama. Sebab tu semua ni kena bertindak serentak dan pantas. Bukan salah satu. Kadang-kadang sebab tu ada orang, kau ni solat tapi mencuri. Nampak? Tak boleh jadi macam tu. Dia kena bertindak. Kognitif, macam Dr. Min cakap tadi, otak tu kognitif kita. And then tingkah laku kita, behavior kita. And then emotion kita, emosi kita. Setiap orang ada emosi mengantuk, menguap macam Aiman. Tak kisah tu emosi. Alright? Jadi semua orang akan ada emosi. Lepas emosi apa? Spiritual. Kena ingat kat, spiritual tu control kita punya emotion conscious. Kita punya kepercayaan kita. Kadang-kadang orang kata, alah biarlah pre-thinker. Tak bagus pre-thinker. Sebab bila dah kat dalam dunia ni, you tak tahu nak refer siapa-siapa. God lah. Okay, sebab tu kena tahu, percaya. Macam musibah apa yang berlaku ni sebab kita, supaya kita tak terlalu mencintai dunia kan Dr. Min kan. Allah bagi setiap benda tu ada hikmah. You all masuk pradiploma pun ada hikmah. Memanglah kat sini macam mak-mak lah semua kan, ibu-ibu. Puan Fatin, saya, Puan Aina, Dr. Min, of course. Dr. Min ni awak tengok muda jelita. Dr. Min dah ada cucu ke Dr. Min? Dah nampak? Dah ada cucu, sentiasa ceria. Kenapa sentiasa muka cantik, flawless? Tu memang betul sebab pemikiran yang positif yang jadikan sentiasa cantik. So you all nak sentiasa cantik, tak payah beli produk mahal-mahal. Betul tak Bu Aina? Positif je. Sentiasa positif. Bersangka baik insya-Allah. Cantik selalu. Sebab ujian apa-apa ni dunia. Jadi positif. Kognitif, tingkah laku, emosi. Spiritual kena bergerak. Betul. Jadi itu saya pada bonda. Again, thank you so much buat Profesor Maida, Dr. Aminah Bibi. Puan Fatin, kita punya penyelaras Dr. Min, penyelaras pra pengajian tinggi daripada Fakulti Sains Gunaan. Alright, thank you so much untuk semua student yang hadir. Jadi ni dah minggu ke berapa kelas? 10. Tinggal berapa minggu? 4. Minggu lagi. 4 minggu dah untuk final. Dah boleh berjimba-jimba dah tinggal 4 minggu ni? Tak kot, tak. Boleh main game PUBG sampai 10 jam sehari dah? Tak. Saya tak main game. Dr. Mi, kalau main game tu rasa otak malas kau tak rajin? Dia tengok main game apa. Kalau jenis main PUBG tapi otak tak bergerak, tak bagus. Tapi kalau PUBG ada focus on language atau matematik, okey. Tapi confirm tak kan? Dia macam kena serampang 3 mata kan? Okay, main game tak salah tapi kena betul caranya. Okay. Alright, again thank you so much buat semua. All the best. Study elok-elok. Macam Dr. Mi cakap tadi, jangan pendam. Kadang-kadang ada pelajar dia pendam, dia ada kemurungan ke apa. Jangan pendam. Kita kat sini nak tolong bantu you all. Kalau you all tak nak tolong bantu diri you all sendiri, macam mana kami di sini nak bantu? Okay. You all tak jumpa kami pun tak ada masalah. Gaji kami berjalan, kerjaya kami berjalan. Tapi sayang kat you all. Perkhidmatan tu dah ada tapi you all tak nak guna pakai. Jadi keep in touch. Dr. Mi pun dah open dia punya email, nombor telefon tadi kan. You willing tu lah. Dengar Dr. Mi cakap bahasa Inggeris, you all terangsang nak cakap bahasa Inggeris kan, betul tak?
Betul, Betul. betul. Seronok pun dengar kan. Boleh saya sambil dengar dalam mesyuarat tadi pun macam awak memang suka pronunciation and so on. Memang Dr. Mi memang pakar bahasa Inggeris lah, of course. Alright, again thank you so much. Boleh serah kepada Puan Aina untuk akhir kata. Tengok ni, Dr. Mi dah share nombor telefon. Cepat-cepat save. Pergi save, copy and save. Catat-catat. Nak jadi menantu pun boleh katnya. Yang lelaki tu tak boleh, perempuan dah kahwin. Dah ada cucu. Perempuan boleh. Okay, dengar tu. Alright, okay, catat nombor handphone Dr. Min Okay, Puan Aina ada banyak cakap? Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Aminah Bibi kerana sudi berkongsi dengan para pelajar UiTM Kampus Pasir Gudang. Dan juga terima kasih kepada Bonda Su di atas perkongsian, di atas ingatan. Kami kat sini ni bukan nak bebel ya. Tapi kami kat sini nak bagi ingatan. Biasalah orang tua ni dia makan garam lebih kan orang kata kan. Jadi adik-adik semua, anak-anak semua kenalah ambil pengajaran, iktibar dan juga peringatan kami. Alright? Kalau ada masalah boleh kontak Bonda Su, boleh kontak saya, Dr. Aminah juga. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan, pada minggu yang ke-11. Okey, minggu ke-11 je lah, minggu genting dah ni. Kan, assignment banyak, quiz banyak, test banyak. Okey, so nanti kita akan roger pula berkaitan dengan keadaan emosi, mental. Adakah dah stabil ataupun adakah masih rasa macam masih nak berjimba lagi, masih tak sedar diri lagi kan. Kita kena tahu ni. Sebab takut-takut kalau tak ditegur dah tahu macam dia no dah fine. Alright, so nanti insyaAllah jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih semua. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Terima kasih, Bye. Terima kasih, Madam. Bye. Bye. Okay, Aina, off record.